Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menyampaikan pidato pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini kita memberi penghormatan kepada Profesor Engineer Dr. Muhammad Sobri bin Takrif dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang akan menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Dinamik Proses Melihat Tanpa Mata. Muhammad Sobri dilahirkan pada tanggal 2 Julai tahun 1968 di Rungkuk, Perak kepada pasangan Haji Takrif bin Hassan dan ibunya Hajah Siti binti Bakri. Beliau dibesarkan bersama 10 orang adik-beradik dalam keluarga petani dalam suasana serba kekurangan. Pengorbanan ibu bapanya menjadi suntikan semangat kepada beliau untuk berjaya dalam pelajaran sehingga menjadi sarjana terkenal dalam bidang kejuruteraan kimia. Bagi beliau, hanya ilmu yang berupaya mengubah lanskap keluarga dan menjamin masa depan. Sejak di peringkat sekolah rendah dan menengah Khair Johari di Pekan Sungai Sumun, Perak lagi, sama dengan kawan dia, Muhammad Sobri telah berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran bagi membalas jasa kedua orang tuanya. Beliau memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan SRP dan terpilih melanjutkan pelajaran ke MRSM Seremban pada tahun 84. Kecemerlangan ini diteruskan lagi dalam peperiksaan SPM yang telah melayakkan beliau mengikuti program American Associate Degree di Maktab Sains Malang di Kuantan selama 2 tahun sebelum meneruskan pengajian dalam bidang kejuruteraan kimia sehingga ke peringkat PhD di University of Arkansas. Sepanjang pengajiannya di universiti tersebut, Muhammad Sobri telah menerima anugerah dekan sebanyak 3 kali, anugerah presiden dan Cook Award sebanyak 2 kali. Sebaik saja pulang dari Amerika Syarikat pada tahun 96, Muhammad Sobri dilantik sebagai pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses. 6 tahun kemudian, beliau dilantik Profesor Madya dan dinaikkan pangkat sebagai profesor dalam bidang mekanik bendalil pada tahun 2008. Muda lagi. Masa itu saya pun kira dia muda 40 tahun. Dari segi kepimpinan akademik, Prof. Sobri berpengalaman sebagai Ketua Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses selama hampir 5 tahun dan timbalan dekan Prasiswazah dan Alumni di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina sejak 2009 sehingga 2012. Beliau sekarang menjalani cuti sabbatical selama 9 bulan. Itu boleh bagi cara perdana. Selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, Prof. Sobri telah memperkenalkan pendekatan hybrid yang menggabungkan kaedah tradisional dengan PBL dalam proses pengajaran pembelajaran program kejuruteraan kimia. Kaedah bersepadu ini telah diterima dan digunapakai dalam program kejuruteraan kimia di beberapa universiti termasuk USM, UMP, UNIMAS dan UITM dan juga sedang diteliti oleh Universitas Gajah Mada. Dari segi penyelidikan, Prof. Sobri menempuh pada bidang mekanik bendalil. Sehingga kini beliau telah menyelia lebih 30 orang pasca siswaza, menerbitkan sebuah buku dan lebih 200 kertas jurnal dan pembentangan di conference. Kumpulan penyelidiknya telah berjaya menghasilkan 3 paten dan 1 hak cipta bagi modul projek bersepadu. Paten adalah hasil penyelidikan compact mixer, compact pressure swing adsorption system for hydrogen purification, dan OSCE fermenter, Korea. Sobri telah memenangi beberapa pingat emas, perak dan gangsa bagi hasil penyelidikannya di dalam dan luar negara dan juga anugerah bagi kertas terbaik
di International Conference. Prof. Sobri terkenal dengan kerja-kerja perundingan untuk syarikat minyak dan gas serta kimia, di mana beliau bertindak sebagai ketua perunding atau ahli bagi lebih 40 projek. Ini adalah projek UKM Fakarudin. Beliau juga sering dijemput sebagai penilai laporan impak alam sekitar oleh Jabatan Alam Sekitar dan mengendalikan kursus serta seminar pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Prof. Sobri sering dijemput sebagai penilai luar program kejuruteraan kimia di beberapa universiti tempatan. Banyaklah universiti ini, susah saya nak sebut. Itulah kehandalan beliau. Dan beliau juga adalah panel penilai Majlis Akreditasi Kejuruteraan. Dan juga beberapa jawatan kuasa lain yang penting dalam bidang kejuruteraan, termasuk juga sebagai ahli lembaga peperiksaan NIOSH. Di peringkat universiti, beliau telah 2 kali menerima anugerah pengajar cemerlang, anugerah penyelidik muda, anugerah kualiti penerbitan dan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4 kali. Dari segi profesional, beliau merupakan seorang jurutera berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia, Chartered Engineer yang berdaftar dengan The Engineering Council UK dan Fellow Institution of Chemical Engineers UK. Sobri telah berumah tangga dengan Saadiah jantan dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. 4 lagi boleh sama ibu bapa. Kalau dulunya ibu bapa, sekarang isteri dan anak-anak pula menjadi dorongan dan sumber inspirasi kepada Sobri dalam perjalanan kerjaya untuk menabur bakti kepada UKM dan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, saya dengan sukacitanya mempersilakan Profesor Engineer Dr. Muhammad Sobri bin Takrif untuk menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Dinamik Proses Melihat Tanpa Mata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beli belah di Tanjung Bidara, bawa pulang si ikan keli. Lafaz bismillah pembuka bicara, mohon berkaitan dengan aliran. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Ira Sharifah Hafsah Syed Hassan Samudin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, di mana Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Osman Karim, di mana Naib Chancellor Ahli Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Muhammad Mansur Mustafa, Dekan Kementerian dan Alam Bina. Dekan-dekan, pengarah-pengarah, pegawai kanan UKM, ahli-ahli akademik, sahabat-sahabat, para pelajar dan ahli keluarga yang turut hadir. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, saya dapat berkongsi sebahagian catatan kembali ilmu yang saya lalui di UKM selama lebih 2 tahun dengan tajuk Dinamik Proses Melihat Tanpa Mata. Sewaktu saya mengutarakan atau mengusulkan tajuk syarahan ini, saya menerima pelbagai reaksi daripada rakan-rakan. Ada yang tersenyum, ada yang menyurudahi, dan yang paling saya tidak lupakan adalah reaksi spontan Profesor Azami. Melihat tanpa mata, macam mana? Meraba ke? Jadi harapan saya syarahan ini akan dapat merungkai apa yang saya maksudkan dengan dinamik proses melihat tanpa mata. Harapan saya juga ahli keluarga saya yang hadir pada hari ini maklum apa yang saya lakukan sebagai seorang pendidik di UKM. Kerana selama ini saya tidak pernah berkongsi atau tidak pernah bercerita apa yang saya lakukan sebagai pendidik di UKM. Syarahan ini akan saya mulakan dengan membincangkan kepentingan industri pemprosesan dan dalam menjamin kesihatan hidup manusia dan cabaran yang dihadapi oleh industri ini. Apakah cabaran utamanya dan bagaimanakah ia mungkin boleh diatasi? Sebenarnya syarahan ini akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dinamik proses dan melihat tanpa mata yang menjadi tema utama syarahan ini. Ia akan diikuti dengan penjelasan teknologi melihat tanpa mata dalam proses bagi memahami sifat dan reginya. Sebagian besar syarahan ini akan menunjukkan kepada pendidikan yang dilakukan di UKM bagi melihat dalam proses dan diakhiri dengan perkembangan semasa teknologi ke dalam proses di dalam dan di luar negara.
Bagi Tan Sri dan hadirin sekalian, industri pemeriksaan sangat penting dalam menjamin kesejahteraan manusia. Dan asas kehidupan manusia seperti makanan, minuman dan ubat-ubatan adalah antara produk utama industri ini. Tanpa industri pemeriksaan, produk-produk tadi tidak dapat dihasilkan dan akan menyebabkan kesejahteraan dan keselesaan hidup manusia akan terus terjejas. Walau bagaimanapun, industri ini sedang berhadapan dengan cabaran yang besar, yang kekurangan sumber bahan mentah, peningkatan kos bahan api serta sumber tenaga. Contohnya, tarif elektrik di Malaysia sentiasa meningkat dari masa ke semasa, seperti yang dipaparkan dalam graf di atas skrin, yang sudah pastinya secara langsung juga akan meningkatkan kos operasi industri. Lebih buruk lagi, menurut International Energy Agency, Malaysia akan menjadi pengimport bahan gas asli yang merupakan bahan api utama untuk menjana tenaga elektrik. Bila ia berlaku, sudah pastinya tarif elektrik akan turut meningkat. Di samping itu, keperluan perundangan untuk memelihara alam sekitar dan keselamatan industri yang semakin ketat memerlukan proses industri dipertingkatkan kecekapannya bagi memastikan operasinya selamat dan alam sekitar terpelihara. Kegagalan mematuhi peraturan perundangan yang telah ditetapkan menyebabkan operasi suatu industri akan dihentikan, sehingga boleh menjejaskan kelangsungan produk-produk yang menjadi keperluan asas manusia. Malah lebih buruk lagi, terdapat di kalangan negara-negara maju yang menggunakan alasan pemilihan alam sekitar sebagai kelebihan yang tidak adil untuk menyekat produk-produk yang dihasilkan oleh negara membangun. Contohnya, baru-baru ini Senat Negara Perancis telah meneruskan apa yang dikenali dengan izin Nutella Tax, iaitu peningkatan cukai terhadap minyak sawit sebanyak 400% dengan alasan industri tersebut mencemar alam sekitar. Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar di dunia dan pastinya akan terkesan dengan pendirian negara Eropah tersebut. Bagi Tan Sri dan hadirin sekalian, sebelum saya pergi lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan beberapa istilah utama yang menjadi fokus syarahan ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dinamik didefinisikan sebagai perubahan yang berkesan, manakala proses itu adalah pengolahan dan perubahan yang dilakukan bagi menghasilkan suatu produk. Oleh yang demikian, dinamik proses memberikan gambaran perubahan berkesan seperti tindak balas kimia, perubahan sifat fizik dan kimia, perubahan fasa, perubahan harga dan isim yang berlaku dalam pengolahan bahan-bahan mentah bagi menghasilkan suatu produk, dan bawah pengaruh keadaan operasi bekas proses. Animasi suatu tindak balas kimia memberikan gambaran mudah apa yang dimaksudkan dengan dinamik proses. Contohnya, bahan mentah perlu bersentuhan dan bertindak balas dengan sempurna untuk menghasilkan satu produk yang dihadapi. Walau bagaimanapun, banyak faktor yang mempengaruhi tindak balas yang berlaku, seperti suhu, tekanan, keadaan metrik bendera dalam bekas proses. Dalam keadaan proses yang tidak sempurna, produk-produk sampingan yang dinilai akan dihasilkan. Lebih buruk lagi sekiranya produk-produk sampingan tersebut adalah bersifat pencemaran alam. Di samping itu, pembentukan bahan-bahan sampingan menyebabkan pelaburan tambahan bagi membangunkan proses penurunan agar produk industri dihasilkan menepati spesifikasi kehendak pengguna. Sifat boleh jadi bahan-bahan mentah yang diproses turut menjadi halangan kepada proses yang sempurna. Contohnya, gas dengan daya keampunan yang tinggi akan dengan semula jadi bergerak ke atas, manakala bahan berjalan dengan kecepatan yang tinggi akan mendak ke dasar proses. Ketiga-tiga fasa ini akan terpisah secara semula jadi. Oleh yang demikian, proses industri perlu dioptimumkan untuk memastikan bahan-bahan mentah dapat diolah kepada produk akhir pada masa yang sama, alam sekitar tidak terjejas. Untuk mengoptimumkan sesuatu proses industri, seorang jurutera perlu benar-benar memahami sifat dinamiknya, sehingga seolah-olah dapat melihat apa yang berlaku dalam proses tersebut. Walau bagaimanapun, bekas proses industri adalah bersifat legap, seperti yang dipaparkan di skrin dibuat di logam. Tidak dapat dilihat dengan mata apa yang berlaku dalam bekas tersebut. Malah kadang-kadang bahan diproses juga bersifat legap, seperti yang dipaparkan di bahagian bawah skrin. Mungkinkah teknologi dan peranti-peranti khusus yang telah digunakan pakai dalam bidang-bidang lain diadaptasi untuk melihat ke dalam proses? Bidang perubatan contohnya, pakar-pakar perubatan memerlukan maklumat dan data yang lengkap bagi mendiagnos masalah kesihatan pesakit. Simptom luaran yang nyata tidak dapat memberikan maklumat yang lengkap bagi suatu diagnosis yang tepat. Pakar-pakar perubatan telah menggunakan
bantuan teknologi pengimbas seperti pengimbas ultraviolet, sinar X, pengimbas CT dan MRI untuk mendapatkan maklumat sebenar keadaan pesakit termasuk organ-organ dalam bagi membantu mereka memastikan diagnosis yang tepat dan merancang plan perawatan yang sesuai. Contohnya, pakar ginekologi menggunakan peranti pengimbas ultraviolet untuk mencerap maklumat perkembangan bayi dalam kandungan seorang ibu. Imej yang dihasilkan oleh peranti ultraviolet dapat memberikan maklumat yang lengkap perkembangan seorang bayi. Maklumat sedemikian sudah pastinya lebih tepat dan lengkap perbandingan ramalan berdasarkan besarnya saiz perut ibu yang mengandung. Mengimbau pengalaman saya menemani isteri sewaktu berjanji dengan pakar psikologi, pakar ginekologi bagi setiap orang anak yang dilahirkan. Minta maaf, psikologi ni kalau masalah mental, bukan nak melahirkan anak. Minta maaf. Mengimbau pengalaman menemani isteri sewaktu berjanji dengan pakar ginekologi bagi setiap anak yang dilahirkan. Paling menunjukkan bila bayi telah mencapai usia tertentu, di mana pakar ginekologi menentukan hari seorang anak. Walaupun telah melalui pengalaman yang sama sebanyak 6 kali, saya masih tak pasti sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh pakar tersebut. Dan seterusnya beliau mengumumkan betina anak saya 5 orang perempuan, 1 orang lelaki. Saya cuma tersenyum dan mengangguk sajalah. Ledakan teknologi maklumat pula yang berlaku membolehkan maklumat dengan jumlah yang besar dan yang dalam jumlah yang besar diproses dengan pantas dan tepat. Rasanya pelbagai perisian, simulasi dan animasi yang boleh meramal dan meniru sifat pergerakan suatu objek sama ada yang hidup maupun yang tidak bernyawa. Contohnya, siri animasi tempatan yang terkenal dalam tahun ini iaitu Upin dan Ipin adalah produk yang terhasil dari ledakan teknologi maklumat. Perkembangan teknologi maklumat membolehkan pembangunan perisian simulasi seperti dinamik binalir komputeran atau CFD yang dapat menggambarkan sifat dinamik satu objek secara maya. Contohnya dalam bidang aeroangkasa, simulasi CFD telah digunakan bagi menguji reka bentuk pesawat untuk memastikan ia dapat dikendalikan dengan cekap dan selamat. Dalam bidang perubatan pula, CFD digunakan untuk menguji jantung tiruan bagi menentukan secara maya bagaimanakah darah dapat disalurkan dalam tubuh. Mungkinkah teknologi pengimbasan dalam bidang perubatan dan perisian CFD diadaptasi untuk membolehkan jurutera melihat ke dalam proses. Yang berbahagia Tan Sri dan hadirin sekalian, melihat ke dalam proses menjadi hasrat jurutera dalam usaha untuk memahami sifat dinamik suatu proses dan seterusnya mengoptimumkan reka bentuk dan operasinya agar bahan-bahan mentah dapat ditukar ke produk akhir semaksimal mungkin dan pada masa yang sama tidak mencemar alam sekitar dan dapat dioperasikan dengan selamat. Hasrat ini dizahirkan dengan ungkapan-ungkapan seperti dengan izin, seeing is believing, see inside the process, seeing without eyes. Sebagai penyelidik yang mengkaji sifat dinamik proses, ungkapan-ungkapan tadi mencetus idea untuk saya menulis syarahan ini. Sejak sekian lama, berbagai kaedah dan peranti telah dibangunkan untuk melihat ke dalam proses bagi membantu jurutera memahami sifat dinamik ini. Contohnya, seawal tahun 1834, Osborne Reynolds telah mereka bentuk satu gergaji menggunakan salur kaca bagi melihat sifat dinamik suatu aliran. Uji kaji Reynolds menunjukkan perubahan sifat aliran berdalir dengan halaju alirannya. Hasil dari penyidikan ini, Reynolds telah menjelaskan corak aliran berdalir berdasarkan nombor Reynolds pada aliran lamina dan aliran gelora yang telah diterima pakai sehingga ke hari ini. Pelbagai teknologi dan peranti khusus telah dibangun bagi membolehkan jurutera mendapat maklumat yang sifat dinamik proses. Antara peranti yang telah dibangunkan dan sering digunakan dalam bidang kedokteran kimia adalah penderia optikal, kamera berkelajuan tinggi, PIV ataupun particle imaging velocimetry, dinamik binalir komputeran ataupun CFD dan tomografi proses. Penderia optik dan penderia optikal dan kamera berkelajuan tinggi hanya mampu mencorak proses di bahagian permukaan sahaja, manakala PIV, CFD dan tomografi proses pula mencorak apa yang berlaku dalam proses dengan sepenuhnya. Walau bagaimanapun tidak semua peranti yang telah saya senaraikan sesuai untuk melihat ke dalam proses. Peranti yang sesuai mestilah tidak mengganggu proses
tidak menceroboh ke dalam proses, malah tidak memusnah atau memberi kesan kekal kepada proses, dan juga bersifat tahan lasak dengan keadaan proses yang melampau seperti suhu yang tinggi maupun terlalu rendah ataupun tekanan yang terlalu tinggi. Teknologi tomografi proses dan CFD memenuhi kriteria yang telah disenaraikan dan boleh diaplikasikan dengan mudah pada kos yang sederhana. Yang berkaitan sendiri dan hadirin sekalian, izinkan saya menjelaskan teknologi tomografi proses dan CFD secara sepintas lagi. Kata asal bagi tomografi adalah istilah Greek tomos yang membawa erti keratan ataupun potongan. Tomografi proses menjana imej 3 dimensi pada masa sebenar. Keadaan proses ataupun sifat dinamik proses dengan mengukur perubahan sifat proses menggunakan penderia yang dipasang di pinggiran bekas proses. Rajah yang dipaparkan memberikan ilustrasi mudah prinsip kerja tomografi proses. Ia terdiri daripada penderia yang dipasangkan di pinggiran bekas proses, sistem perolehan data dan algoritma pembentukan semula imej. Contohnya bagi tomografi elektrik, kekuatan medan elektrik dari arus elektrik yang disuntikkan ke dalam bekas proses diukur pada masa sebenar oleh penderia yang dipasangkan dan direkod oleh sistem perolehan data. Seterusnya, imej sifat proses seperti taburan bahan dijana berdasarkan kekuatan medan elektrik yang diukur. Prinsip asalnya sama seperti bidang perubatan, iaitu melihat apa yang tidak dapat dilihat. Bezanya, bidang pengimbas perubatan melihat ke dalam jasad manusia, manakala tomografi proses melihat ke dalam proses. Tomografi proses dikelaskan berdasarkan prinsip pengukurannya, seperti sifat elektrik, seperti contohnya tomografi bintang elektrik dan tomografi kapasitas elektrik, senaran ion, contohnya tomografi sinar X dan tomografi sinar gamma, pembiasan bunyi seperti tomografi ultraviolet. Setiap kategori tomografi proses mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Contohnya, tomografi elektrik mampu mencerap data dengan cepat sesuai dengan perubahan proses, namun resolusi imej yang dijananya adalah rendah. Manakala tomografi senaran ion pula mampu menjana proses dengan resolusi yang tinggi, tapi kadar mencerap datanya adalah perlahan. Sehingga kini masih belum ada peranti tomografi proses yang dapat mencerap data dengan cepat dan pada masa yang sama mampu menjana imej proses dengan resolusi yang tinggi. Teknologi CFD pula mengimej proses secara maya berdasarkan model-model matematik yang dibina bagi meramal sifat dinamik proses. Teknologi ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti sains komputer, matematik dan kejuruteraan. Simulasi CFD melibatkan penggunaan model yang mewakili proses, diikuti dengan penyelesaian persamaan matematik bagi meramal sifat dinamiknya. Seterusnya, hasil simulasi dipaparkan terhadap imej 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Paparan imej yang terhasil dalam kontrol yang berwarna mewakili sifat proses yang berbeza. Contohnya dalam tindak balas gas dan cair seperti dipaparkan di bahagian atas skrin. Gas hanya dan pada imej di sebelah kanan, gas hanya tertumpu di bahagian tengah bekas proses, menunjukkan keadaan proses yang kurang sempurna. Manakala imej di sebelah kiri pula menunjukkan taburan gas yang sekata di seluruh bekas proses. Dalam keadaan sedemikian, tindak balas kimia dapat berlaku dengan sempurna. Contoh di bawah pula adalah simulasi pembinaan haba dalam sebuah penukar haba. Ia dapat meramalkan perubahan suhu yang berlaku dalam penukar haba. Walau bagaimanapun, kesilapan dalam model yang dibangunkan ataupun persamaan matematik yang digunakan akan menghasilkan keputusan yang tidak realistik, malah tidak masuk akal. Oleh yang demikian, presiden CFD sering dimomokkan dengan ungkapan dengan izin garbage in and garbage out. Yang berbagai Tan Sri dan sidang hadirin, penyidikan melihat dalam proses UKM menggunakan berbagai peranti seperti PIV, kamera berkelajuan tinggi, CFD dan tomografi proses sejak tahun 1987. Itu setahun selepas saya kembali daripada menamatkan pengajian di peringkat PhD. Penyidikan yang dilakukan memfokus kepada sifat dinamik dalam bekas proses dan aliran di dalam pipe. Berbagai sifat dinamik proses seperti dinamik berdalirnya, pembinaan haba dan disim, serta taburan fasa yang berlainan diperinci dan dikaji bagi menentukan keadaan proses yang paling optimal. Penyidikan yang dijalankan melibatkan kerjasama institusi penyidikan dalam dan luar negara bagi memastikan penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan di perbatasan dan tidak bersifat short sendiri sahaja.
Syarahan ini walau bagaimanapun cuma akan fokus kepada aplikasi CFD dan tomografi proses bagi melihat ke dalam proses. Pendidikan yang dilakukan di UKM menggunakan simulasi CFD untuk melihat secara maya sifat dinamik aliran beberapa fasa dalam pipe. Kajian ini dilakukan dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia. Berdasarkan simulasi CFD yang dijalankan, berbagai sifat dinamik aliran dua fasa dalam pipe dapat difahami. Contohnya, dalam keadaan tertentu, fasa gas dapat bercampur dengan fasa tercair sehingga mengubah keseluruhan sifat aliran. Memahami sifat aliran berulang fasa dalam pipe adalah penting untuk menentukan reka bentuk, contohnya sistem talian pipe bagi menyalurkan minyak dan gas dari lokasi pengeluaran ke loji pemprosesan, seperti yang banyak terdapat di negeri Terengganu dan negeri Sarawak. Teknologi CFD turut digunakan bagi melihat sistem pemprosesan yang agak kompleks seperti aliran berayun dalam turus proseskan. Ia dijalankan dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas. Kajian yang dilakukan dapat menentukan kecakapan sistem tersebut untuk memproses bahan-bahan dalam fasa dan berlainan. Model sistem tersebut dibina dan sifat aliran serta pembangunan haba dan disim diramal menggunakan model-model matematik yang dibangunkan. Contohnya, simulasi CFD dua dimensi seperti yang dipaparkan di skrin dapat memberikan gambaran proses pemanasan yang berlaku melalui proses pembinaan haba bagi setiap kitaran ayunan. Simulasi yang dijalankan menunjukkan pengetahuan suhu berlaku secara berperingkat dapat dicapai. Keadaan sedemikian sesuai bagi industri bioteknologi, di mana organisma mikro tidak dapat hidup sekiranya berlaku kejutan terma ataupun pemanasan mendadak. Simulasi CFD 3 dimensi aliran gas cair aliran berayun. Simulasi CFD 3 dimensi aliran gas cair aliran berayun di UKM merupakan antara kajian yang paling awal dilakukan. Hasil simulasi CFD yang dijalankan dapat menjelaskan taburan fasa gas dan cair dan bagaimana kehadiran fasa gas mempengaruhi keadaan pemprosesan dalam pelbagai keadaan ayunan. Hasil pendidikan yang dijalankan di UKM menghasilkan keputusan yang lebih tepat dibanding dengan kajian terdahulu seperti yang dipaparkan di sebelah kanan skrin. Yang berkaitan Sri dan hadirin sekalian, pengalaman pertama saya menggunakan peranti tomografi bagi melihat dalam proses adalah sewaktu sambutan penyelidikan di Manchester University United Kingdom pada tahun 2007 selama 2 minggu dengan biaya International Atomic Energy Agency ataupun IAEA. Sistem tomografi yang dipasangkan dalam berbagai proses dapat mengimage sifat dinamik taburan fasa gas yang selama ini hanya dapat dijelaskan secara teori, seperti yang ditunjukkan oleh lakaran di bahagian atas sebelah kanan skrin. Contohnya, keadaan pembajiran gas di mana gas hanya tumbuh di bahagian tengah bekas. Dalam keadaan penyerakan gas sepenuhnya pula, seperti ditunjukkan oleh video di bahagian bawah, adalah keadaan optimal di mana fasa gas terserak dengan sekata di seluruh fasa cair dan tindak balas antara gas dan cair sempurna dapat berlaku. Sekembali dari sambutan pendidikan di Manchester University, saya telah membangunkan kemudahan pendidikan tomografi proses di UKM. Antara tujuannya adalah untuk menentusahkan simulasi yang telah dijalankan sejak sekian lama dan untuk memahami sifat dinamik proses pada masa sebenar. Contoh kajian adalah penyerakan gas dalam tangki teraduk yang banyak digunakan dalam industri pemprosesan. Keadaan penyerakan gas dalam berbagai bentuk bekas dan harajuan pengadukan telah diperincikan dengan bantuan tomografi proses untuk menentukan reka bentuk yang paling optimal. Video yang dipaparkan menunjukkan keadaan yang kurang baik bagi pemprosesan gas, di mana gas hanya tertumpu di bahagian tengah bekas seperti dipaparkan oleh imej sebenar tomografi ataupun tomogram. Bahagian yang berwarna biru menunjukkan kawasan yang mempunyai nilai konduktiviti elektrik yang rendah, iaitu mewakili fasa gas. Sementara bahagian berwarna merah pula adalah kawasan yang mewakili cecair di mana nilai konduktivitinya lebih tinggi daripada fasa gas. Video ini pula menunjukkan keadaan pemprosesan yang baik di mana gas diseratkan ke seluruh kawasan cair dalam bekas pemprosesan. Keadaan penyebaran gas dapat dirakam oleh imej tomografi proses pada masa yang sebenar. Inilah kelebihan tomografi proses. Dia dapat menggambarkan apa yang benar-benar berlaku dalam sesuatu proses. Kajian sifat dinamik proses turut dilakukan terhadap turus gelembung
yang banyak digunakan dalam industri kimia dan bioteknologi. Peranti tomografi proses yang dipasangkan pada bekas proses membolehkan sifat dewan proses berbilang fasa dikaji seperti paparan video. Perubahan kadar alir dan taburan fasa gas dapat dilihat dari imej masa sebenar yang dicerap oleh peranti tomografi. Tomografi proses kapasitan turut digunakan untuk memahami sifat dinamik aliran berbilang fasa dalam pipe. Kajian ini dilakukan dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia. Sifat aliran gas dalam pipe didapati berubah dengan pecahan setiap fasa dan haraji bagi setiap fasa bagi membentuk aliran terstrata, aliran berombak ataupun aliran lompang seperti yang ditunjukkan oleh tomografi yang dipaparkan. Maklumat keadaan dinamik aliran terutamanya aliran berbilang fasa penting bagi menentukan reka bentuk talian pipe serta menentukan keadaan operasi yang optimum. Peranti tomografi proses turut digunakan bagi mengkaji sifat dinamik aliran pekerjaan cair dalam saluran mikro. Sistem sedemikian mempunyai banyak potensi aplikasi dalam bidang perubatan. Kajian ini dilakukan dengan kerjasama Chiba University di negara Jepun menggunakan peranti tomografi kapasitas elektrik. Imej-imej yang dijana menggunakan peranti tomografi proses dapat menentukan keadaan aliran di mana fasa pekerjaan dan cecair terpisah ataupun campuran homogen dapat dialirkan. Yang boleh Tan Sri dan hadirin sekalian, pembangunan teknologi alternatif reaktor untuk industri bioteknologi akan saya bincangkan sebagai kes kajian penggunaan teknologi melihat dalam proses dalam inovasi proses industri. Industri bioteknologi telah dikenal pasti sebagai salah satu pemacu ekonomi negara masa hadapan. Namun, kekurangan pembangunan teknologi tempatan menjadi pendorong kepada usaha ini. Di samping itu, bioreaktor komersial yang sedia ada mempunyai beberapa kelemahan seperti isi padunya tetap dan kesan rincian yang tinggi. Dengan reka bentuk isi padu tetap, setiap kali reaktor dengan isi padu pelainan diperlukan sebuah unit baru perlu dibeli. Ini menyebabkan kos yang tinggi. Inilah yang sering menjadi rumputan rakan-rakan di Fakulti Keterangan Media yang menggunakan bioreaktor dalam penyelidikan mereka. Kesan rincian yang tinggi tidak sesuai dengan organisme mikro sehingga boleh merecatkan pertumbuhan mereka ataupun jumlah mereka mati. Kajian ini dijalankan secara terancang dan berterusan sejak 1997. Dana-dana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta dana Universiti Pendidikan telah digunakan bagi membangun dan membina bioreaktor yang saya namakan OSI Fermenter. Macam itulah nama dia Tan Sri, bukan OSI Fermenter tapi OSI Fermenter. Satu teknologi alternatif kepada reaktor biologi komersial yang ada di pasaran. Simulasi CFD telah digunakan bagi meramal sifat dinamik seperti corak aliran, pemilihan haba dan disim bagi reka bentuk OSI Fermenter yang dibangunkan. Kemudahan uji kaji makmal yang dilengkapi dengan peranti tomografi turut dibina untuk menentukan reka bentuk dan keadaan kendalian yang optimum. Kajian yang dilakukan telah menghasilkan 4 prototipe ataupun contoh sulung dan setiap prototipe diuji dengan pelbagai proses biologi bagi menentukan prestasi reka bentuk dan keadaan kendalian yang dipilih. Prototipe yang dibina dipertingkatkan dari seluruh reka bentuk dan keadaan operasinya sehingga mencapai tahap optimum. Program penggunaan OSI Fermenter yang telah berjaya menghasilkan 2 prototipe alfa yang mampu mengatasi kelemahan reka bentuk sistem bioreaktor yang sedia ada. Isi padu OSI Fermenter boleh diubah dengan menambah atau mengurangkan bilangan pipe bagi reka bentuk di sebelah kiri ataupun segmen seperti reka bentuk sebelah kanan. Manakala kesan rincian yang rendah dapat dicapai dengan tiadanya komponen yang bergerak dalam ruang pemprosesan utama, di mana bahagian yang bergerak cuma di bahagian hujung sahaja. Reka bentuk di sebelah kiri ini sesuai untuk bioreaktor berisi padu besar dan boleh dipasangkan dalam kawasan yang terhad. Manakala bioreaktor sebelah kanan sesuai untuk menghentikan reaktor biologi yang banyak digunakan pada skala makmal. Pembangunan OSI Fermenter telah menghasilkan 2 paten, satu reka bentuk industri dan satu cop dagang. Satu paten telah pun diperolehi
dan program serta rekomendasi kita sedang difailkan. Saya berterima kasih kepada UKM yang telah memperakukan jalan inovasi baru-baru ini bagi penggunaan prototipe terkini. Harapan saya semoga pada satu hari nanti hasil dari pembangunan teknologi bioteknologi tempatan ini dapat dimanfaatkan oleh industri. Yang berbagai Tan Sri dan hadirin sekalian, di dalam negara pendidikan melibatkan pembangunan dan penggunaan teknologi tomografi proses dijalankan di beberapa universiti dan institusi pendidikan seperti UKM, UTM, USM, UNIMEP, UTHM dan Agensi Nuklear Malaysia. Cabaran utama pendidikan melihat dalam proses adalah keperluan dana yang sangat besar bagi pembangunan peranti yang diperlukan. Menyedari cabaran ini, UKM bersama Agensi Nuklear Malaysia telah memulakan usaha-usaha mengembalikan sumber pendidikan yang ada dalam negara. Komputer Tomografi Intergroup ataupun CTIG telah diwujudkan bagi mengembalikan sumber pendidikan dan membentuk kerjasama pendidikan antara institusi pendidikan dalam negara. Bermula dengan 12 orang ahli pada tahun 2011, ahli CTIG kini telah bertambah kepada hampir 50 orang setahun kemudian yang mewakili pelbagai institusi pengajian tinggi dan pendidikan dalam negara. Satu direktorat kemudahan pendidikan telah dibangunkan untuk memudahkan kerjasama pendidikan di kalangan ahli. Di samping itu, seminar tahunan merupakan pentas untuk ahli-ahli CTIG berkongsi perkembangan terkini pendidikan masing-masing. Yang berkaitan Sri dan sidang hadirin, teknologi dan peranti bagi melihat dalam proses terus dipertingkat untuk membolehkan jurutera benar-benar melihat ke dalam proses. Teknologi CFD telah mencapai tahap matang, namun ia masih bersifat maya dan memerlukan hasil ditentusahkan. Tanpa menentusahkan hasil simulasi CFD, hasilnya akan terus dimomokkan dengan ungkapan seperti tadi, dengan izin garbage in dan garbage out. Teknologi tomografi proses pula masih banyak ruang-ruang untuk ditambahbaikkan. Dua aspek yang menjadi fokus utama penambahbaikan tomografi proses iaitu algoritma pembentukan semula image agar image beresolusi tinggi dapat dijana bagi menggambarkan sifat dinamik proses pada masa yang sebenar. Manakala peranti ini pula dipertingkat dari sudut kapasiti mencerap data agar sesuai dengan kadar perubahan proses. Di samping itu, bekas proses mempunyai saiz dan bentuk yang berbeza, maka peranti tomografi mudah alih diperlukan bagi aplikasi di lapangan. Sistem tomografi proses yang menggabungkan pelbagai prinsip pengukuran seperti tomografi elektrik, ultrabunyi dan sinaran telah dibangunkan untuk mendapatkan proses secara jelas dan sesuai dengan kadar perubahan sifat dinamik. Gabungan tomografi berasaskan elektrik dengan kadar pencerapan data yang tinggi dan tomografi berasaskan sinaran dengan image beresolusi tinggi telah dibangunkan dan diuji di University United Kingdom bagi aplikasi industri minyak dan gas. Rakan saya di negara jiran pula telah membangunkan penelia tomografi proses 4 dimensi, iaitu 3 dimensi ruang dan 1 dimensi masa. Yang sama antara UKM dan syarikat milik rakan saya ini telah membolehkan peranti tomografi proses 4 dimensi ini diuji dengan dayanya di makmal Profesor Raihan seperti Kejuruteraan dan Arabin. Agensi Nuklear Malaysia pula telah mengumumkan peranti tomografi proses sinar gamma mudah alih bagi melakukan diagnosis di lapangan yang dikenali dengan gamma Scorpio 2. Satu ujian awal telah dilakukan oleh Agensi Nuklear Malaysia untuk mengesan penyakit kulat yang banyak menyerang pokok-pokok kelapa sawit. Kulat yang akan menyerang bahagian dalam batang kelapa sawit dan tidak dapat dikesan sehinggalah pokok tersebut tumbang. Peranti tomografi yang dibangunkan oleh Agensi Nuklear Malaysia dapat mengimbas bahagian dalam batang pokok sawit dan tomogram yang dijana dengan jelas menunjukkan bahagian-bahagian batang sawit yang telah dijangkiti oleh kulat. Peranti ini juga boleh digunakan untuk melihat ke dalam proses yang terdapat di lapangan. Di samping itu, aplikasi industri berasaskan tomografi proses telah dibangunkan untuk industri minyak dan gas. Antaranya adalah peranti pengukuran aliran berbilang fasa ataupun meter aliran. Sistem pengukuran yang dibangunkan dapat mengukur kadar alir dengan tepat berserta maklumat peratusan setiap fasa.
Selain itu, sistem kawalan proses berdasarkan tomografi juga telah dibangunkan. Sistem kawalan demikian mempunyai kelebihan pengawalan bagi keseluruhan kawasan ataupun sistem berbanding dengan persebaran yang terhad bagi sesuatu proses tertentu. Prof. Marzuki telah menguraikan panjang lebar tentang sistem kawalan dalam syarahannya beberapa bulan yang lepas. Pendidikan melihat dalam proses di UKM mempunyai potensi yang sangat baik untuk berkembang dengan bersama pendidikan dan kualitas disiplin yang telah dikumpulkan dalam niche-niche pendidikan. Contohnya, pendidikan pemeriksaan image yang diketuai oleh Prof. Aini di Fakulti Peternakan Alam Bina boleh memperinci tomogram yang beresolusi rendah. Harapan saya ianya akan menjadi kenyataan dan pendidikan bagi memahami sifat dinamik proses dapat terus dikembangkan. Yang Berhormat Tan Sri dan hadirin sekalian, demikianlah sebagian catatan kepada ilmu yang saya lalui untuk memahami sifat dinamik proses. Semoga maklumat yang telah dikongsikan dapat merungkai masuk di dalam dinamik proses melihat tanpa mata dan tak perlu meraba-raba lagi. Akhirnya, izinkan saya simpulkan syarahan ini dengan dua rangkap pantun. Bukan meraba, tidak menguji, malah jelas lagi nyata. Peranti termaju telah terbukti melihat proses tanpa mata. Peranti termaju telah terbukti melihat proses tanpa mata. Sifat dinamik proses dapat difahami kekal sejahtera kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.